Menarik petang ini, Zahid Hamidi sifatkan PAS gila talak kerana masih mahu bekerjasama. Presiden UMNO cabar Isham Jalil suarakan bantahan pada mesyuarat MKT. Isham Jalil perjelas kenyataan baruah DAP bukan kepada UMNO. PAS dakwa konsep diguna PH tepati demokrasi diamalkan Israel. LFL Bidas Saifuddin berhubung insiden pegawai imigresen. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi petang 6 Disember 2023. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Berita sepenuhnya. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan PAS gila talak kerana masih mahu bekerjasama politik dengan parti itu. Katanya PAS sepatutnya menoktahkan mimpi bersama UMNO. Timbalan Perdana Menteri itu berkata sejarah pahit sebelum ini mengakibatkan UMNO nekat tidak menjalinkan semula kerjasama dengan PAS yang kini bersama Perikatan Nasional PN. Katanya setakat ini tidak ada kabar angin sampai ke UMNO dan mungkin ada pihak yang telah kegilaan talak kerana mereka pernah berada dalam kerajaan dahulu. Alangkah sakitnya apabila mereka mempunyai kerusi yang banyak tetapi mereka terus menjadi pembangkang. Terdahulu, media melaporkan PAS tidak menolak kerjasama dengan UMNO di sebalik sejarah pahit hubungan mereka. Susulan cadangan penyatuan untuk mengambil alih pentadbiran Putrajaya dibangkitkan Isham Jalil. Dan Isnin lalu, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO itu dilaporkan berkata, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mohtar boleh menjadi Perdana Menteri jika Perikatan Nasional PN berjaya memujuk UMNO bermuafakat semula sebelum PRU 16 lepas Menteri Besar Terengganu itu menang di PRK Kemaman. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mencabar bekas Ketua Penerangan UMNO Isham Jalil menyuarakan bantahannya terhadap kerjasama dengan DAP pada mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO malam ini. Presiden UMNO itu berkata, Isham perlu menyuarakan rasa tidak puas hatinya termasuk konon ada segelintir pemimpin UMNO didakwa menjadi baruah DAP yang menjadi punca parti itu ditolak orang Melayu susulan kekalahan Barisan Nasional pada PRK Kemaman Sabtu lalu. Mesyuarat MKT UMNO dijadual diadakan 8.30 malam ini di Menara Dato' On, Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Isham sebelum ini lantang mengkritik kerjasama UMNO PH khususnya DAP apabila menyatakan parti itu terus menerima penolakan orang Melayu kerana perjuangan Melayu dan Islam sudah tersasar selain rela menjadi baruah DAP. Beliau mendakwa ada segelintir pemimpin UMNO bertindak lebih DAP daripada DAP dengan mempromosikan parti Komunis itu secara berlebihan sehingga menimbulkan kurang senang akar umbi. Sementara itu, menjawab cabaran Zahid, Isham negaskan beliau tidak akan menghadiri mesyuarat MKT malam ini sebagai tindakan protes kepada kepimpinan parti itu. Isham bertegas beliau kekal dengan pendirian itu selagi Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi masih kekal dengan pendirian menyertai pilihan raya bersama DAP. Katanya sebagai ahli MKT bagi penggal kedua, beliau dapat membaca apa yang akan dilakukan Ahmad Zahid ketika mempengerusikan mesyuarat parti itu dan veto keputusan yang dibuat. Bekas Ketua Penerangan UMNO Isham Jalil menjelaskan kenyataannya baru-baru ini bukan ditujukan kepada parti itu, malah kepada beberapa pemimpin UMNO yang jelas mempromosikan DAP secara berlebihan. Menerusi kenyataan di laman Facebook, Isham menjelaskan banyak pihak mula menyerang dan melabel dirinya sebagai tali barut bersatu selepas kejadian itu. Kenyataan Isham itu dipercayai ditujukan kepada beberapa pemimpin kanan dalam UMNO termasuk Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Muhammad Fuad Zarkarshi.
Isham berkata dakwaan pihak tertentu yang turut menyebarkan gambar lama dirinya bertemu dengan bekas ahli bersatu dan penyokong kuat Dr. Mahathir Mohamad, Khairuddin Abu Hassan sengaja dibuat untuk memburukkan dirinya. Semalam, Isham mendakwa UMNO terus ditolak oleh orang Melayu kerana parti itu sudah tersasar dan tidak memperjuangkan Melayu dan Islam, tetapi lebih rela menjadi barwa atau budak suruhan DAP. Kenyataan itu dibuat susulan kekalahan BN di PRK Kemaman 2 Disember lalu. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dilihat benar-benar menghadapi masalah apabila berterusan mengeksploitasi ayat-ayat Al-Quran sehingga tergamak mengaitkan Pakatan Harapan PH dengan sifat munafik dan rejim Israel. Katanya sikap memaksa rakyat untuk menyokong dan mendukung apa-apa sahaja ialah amalan purba zaman jahiliah yang turut diamalkan oleh Yahudi Zionis Israel di Palestin. Jelas Abdul Hadi, mereka menolak Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah Hamas yang menang secara majoriti dalam pilihan raya perundangan Palestin 2006 dahulu dengan membenarkan Pertubuhan Pembebasan Palestin PLO yang menang secara minoriti menubuhkan kerajaan. Maka konsep yang diguna pakai oleh Pakatan Harapan PH menepati demokrasi yang diamalkan oleh Israel terhadap kerajaan Hamas di Palestin yang memenangi pilihan raya dan mencapai majoriti yang mencukupi. Malah timbalan pengerusi Perikatan Nasional PN itu juga menemplat Parti Keadilan Rakyat PKR yang diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sambil menyamakan PKR dengan PLO dan pendekatan golongan munafik. PKR sebagai parti minoriti kini memimpin kerajaan boneka pragmatik, liberal dan situasi ini sama seperti PLO yang mencapai keputusan minoriti diberikan hak bagi menubuhkan kerajaan dengan sokongan Israel dan Amerika Syarikat. Lawyers for Liberty LFL hari ini membidas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail kerana membela seorang pegawai imigresen yang memarahi seorang wanita dan anak perempuannya di Johor kerana tidak fasih dalam berbahasa Melayu. Pengarah NGO guaman itu, Zaid Malik berkata, tiada keperluan bagi warga negara Malaysia yang secara rutin memohon pasport untuk menunjukkan kecekapan dalam berbahasa Melayu. Zaid turut menuduh menteri itu terkeliru mengenai syarat-syarat kewarganegaraan melalui penaturalisasian atau pendaftaran dengan syarat kewarganegaraan sebagai perkara undang-undang. Menurutnya, ibu dan anak perempuan itu dalam kejadian di Johor Bahru baru-baru ini merupakan warga negara Malaysia berdasarkan undang-undang dan tidak sepatutnya mengalami gangguan serta cemuhan yang mereka hadapi daripada pegawai itu. Baru-baru ini, seorang wanita menyiarkan di media sosial mendakwa seorang pegawai imigresen di Johor telah memarahi dirinya dan anak perempuannya kerana tidak fasih bertutur dalam bahasa Melayu dan sebaliknya menjawab soalan dalam bahasa Inggeris. Wanita tersebut telah membangkitkan perkara itu di media sosial. Walaupun siaran itu tidak lagi tersedia, dilaporkan wanita berkenaan telah menjelaskan penguasaan bahasa Melayu mereka yang lemah kerana mereka menetap di Singapura untuk tempoh masa yang lama. Apabila Saifuddin diminta mengulas kejadian itu 2 hari lepas, beliau memberitahu pemberita bahawa menjadi kewajipan warga negara Malaysia untuk mempelajari dan menguasai bahasa kebangsaan dengan baik. Kata menteri itu lagi, pihak berkuasa mempunyai sebab untuk curiga sekiranya seseorang warga negara itu tidak memahami bahasa Melayu. Sementara itu, Senator MCA T. Lian Ker menggesa kerajaan untuk memeriksa pihak yang digelarnya sebagai Napoleon kecil yang menyalahgunakan kuasa mereka. Beliau juga menegaskan terdapat ramai warga emas Malaysia yang tidak menguasai bahasa kebangsaan. Sekian saja untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.